Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian, kali ini berkaitan dengan 4 pertuduhan Muhyiddin Yassin yang dilepaskan. Akhirnya terdapat gesaan dari kepimpinan Bersatu. Pemuda Bersatu membuat kenyataan dalam sebuah artikel. Pemuda Bersatu desak Azam Baki dan juga Tan Sri Idrus Harun untuk meletakkan jawatan. Nah, akhirnya berita susulan berkaitan dengan nama peguam negara. Adakah relevannya di situ setelah Muhyiddin Yassin bebas 4 pertuduhan di bawah Akta SPRM 2009, tetapi masih lagi ada tuduhan lain yang dikekalkan di bawah akta yang lain, yaitu 3 lagi tuduhan yang lain. Saudara-saudara, dalam sebuah artikel dari Utusan Malaysia, Peguam Negara, siapa pengganti Idrus Harun? Kita tahu desakan dari kepimpinan Bersatu dari Perikatan Nasional supaya Azam Baki dan Idrus Harun untuk meletakkan jawatan. Akhirnya satu artikel dari Utusan Malaysia. Siapa pengganti Idrus Harun? Adakah setakat ini sudah ada pengganti Idrus Harun ataupun peguam negara? Disahkan juga dalam artikel ini, berbaki 1 bulan lagi sebelum Tan Sri Idrus Harun menamatkan kontraknya bulan depan selepas dilantik semula sebagai peguam negara pada 3 Mac lalu. Sehingga kini masih belum ada individu bakal menggantikannya. Timbul persoalan, apakah pelantikan peguam negara yang baru selepas ini dilantik dalam kalangan pegawai kanan Jabatan Peguam Negara AGC, hakim yang sedang berkhidmat ataupun lain-lain, ataupun mungkin bekas hakim. Jadi saudara-saudara, menurut Anda pula, setakat ini siapakah yang relevan untuk menggantikan Tan Sri Idrus Harun, ataupun sebaliknya Tan Sri Idrus Harun meneruskan kontraknya, meneruskan jabatannya sebagai peguam negara? Mungkin setakat ini belum ada seperti yang dinyatakan dalam artikel ini. Seperti yang dinyatakan dalam artikel ini dari Utusan Malaysia. Sehingga kini masih belum ada individu bakal menggantikannya. Jadi dalam perkembangan yang lain juga, Tan Sri Idrus Harun juga membuat kenyataan. Sebelum ini juga setelah digesa untuk meletakkan jawatan selepas berkaitan pembebasan Muhyiddin Yassin, Tan Sri Idrus Harun juga membuat kenyataan dalam artikel yang lain, tiada sebab untuk AGC teliti semula kes yang sudah didakwa. Jabatan Peguam Negara juga menegaskan, setiap keputusan untuk melakukan pendakwaan dibuat selepas meneliti dan menimbangkan sepenuhnya keterangan dibentangkan oleh penguatkuasaan serta undang-undang berkaitan. Nah, berbalik kepada artikel tadi, tajuk artikel tadi, persoalannya siapakah yang bakal menggantikan Idrus Harun? Adakah kepimpinan Bersatu, Ketua Pemuda Bersatu yang sudah menggesa Idrus Harun dan Azam Baki untuk meletakkan jawatan? Adakah mereka sendiri sudah mempunyai calon yang boleh menggantikan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dan juga Peguam Negara ataupun dari AGC Jabatan Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun? Adakah mereka sudah mempunyai calon disebabkan mereka juga telah menggesa kedua-dua individu ini untuk meletakkan jawatan? Jadi semua itu masih menjadi tanda tanya. Sekian saja untuk kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon juga bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Hai, hello. Salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan, baru-baru ini kita dikejutkan dengan keputusan mahkamah yang membebaskan Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin lepas bebas 4 pertuduhan rasuah. Saudara-saudara, disahkan juga berkaitan dengan kes Muhyiddin, pendakwaan akan file rayuan. Pejabat Peguam Negara akan memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang membebaskan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin daripada 4 tuduhan salah guna kuasa. Akhirnya,
pendakwaan akan file rayuan. Jadi di sini Muhyiddin belum boleh lagi tidur lena, dan juga disahkan 3 lagi kes pengubahan uang haram Mahyadin masih dikekalkan. Tapi kali ini saudara-saudara, Pemuda Bersatu tampil dengan sebuah kenyataan. Selepas Muhyiddin Yassin, Presiden Bersatu sendiri, Muhyiddin Yassin, yang dibebaskan dari 4 pertuduhan itu, akhirnya ini komen dari Pemuda Bersatu, Wan Ahmad Faisal. Komen ini menyebut nama Ketua Pesuruhjaya SPRM dan juga Peguam Negara. Dan ini dikaitkan dengan gesaan beliau untuk Azam dan Idrus untuk meletakkan jawatan. Dalam sebuah artikel dari FMT, Pemuda Bersatu desak Azam, Idrus letak jawatan. Pemuda Bersatu, Wan Ahmad Faisal, Ketua Pemuda Bersatu, mendesak Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki dan Peguam Negara Idrus Harun meletak jawatan susulan keputusan Mahkamah Tinggi tadi membebaskan Muhyiddin Yassin daripada tuduhan salah guna kuasa. Ketuanya Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berkata, keputusan mahkamah itu menunjukkan tuduhan terhadap Muhyiddin sebagai tidak berasas dan hanya bertujuan mencemarkan image bekas Perdana Menteri berkenaan yang juga Presiden Bersatu. Berdasarkan keputusan Mahkamah Tinggi, Pemuda Bersatu mendesak Ketua Pesuruhjaya SPRM, Azam Baki dan Peguam Negara, Idrus Harun letak jawatan serta-merta, katanya dalam kenyataan. Terdahulu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Muhyiddin membatalkan 4 tuduhan menyalahgunakan jawatan untuk mendapatkan rasuah berjumlah Rm232,5 juta bagi Bersatu. Hakim Jamil Husin berkata, tuduhan itu tidak mendedahkan dengan jelas sebarang kesalahan yang diketahui undang-undang dan tidak cukup jelas untuk membolehkan Muhyiddin membuat pembelaannya. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, dalam kenyataan yang lain, Isham Jalil juga bersuara berkaitan dengan pembebasan kes Muhyiddin. Muhyiddin lepas, apa nak jadi negara ini? Soal Isham Jalil melalui sebuah artikel dari Malaysia Kini. MKT UMNO ataupun Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Isham Jalil, mahu Peguam Negara memfailkan rayuan berhubung pelepasan dan pembebasan Muhyiddin. Berhubung 4 pertuduhan salah guna kuasa Rm232,5 juta bagi parti itu yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Jamil Husin berkata, 4 pertuduhan terhadap Muhyiddin yang menyatakan suapan bagi sekutunya Bersatu tidak mendedahkan suatu kesalahan di bawah Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM. Kita juga dapat melihat penjelasan ataupun luahan dari Isham Jalil melalui page Facebook Isham Jalil berkaitan dengan ini. Dalam artikel ini amatlah pelik. Kalau begini, adakah apabila sesiapa jadi Perdana Menteri atau Menteri selepas ini, maka mereka boleh meminta rasuah dari kontraktor atau syarikat berjumlah beratus juta dari proyek kerajaan di mana sumber dana adalah uang rakyat dan hasil cukai, asalkan mereka masukkan ke akaun parti politik mereka. Menurut Isham Jalil, saya gesa supaya Peguam Negara memfailkan rayuan pendakwaan ke atas kes ini di Mahkamah Rayuan. Demikian respon Isham Jalil yang membangkang berkaitan dengan pembebasan Muhyiddin. Dan seperti yang dinyatakan awal tadi, Pemuda Bersatu mendesak Azam Baki dan Idrus Harun, Peguam Negara, untuk meletakkan jawatan. Jadi adakah relevan di sini Ketua Pesuruhjaya SPRM dan juga Peguam Negara Idrus Harun untuk meletakkan jawatan? Sekian saja ulasan kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.
Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.